Assalamualaikum, hari ini kita akan sambung lagi dengan tutorial sistem kuasa solar hybrid, dan untuk kali ini kita akan set up sistem kuasa solar hybrid sistem 24 volt. Kat belakang saya ni adalah contoh sistem kuasa solar hybrid sistem 12 volt hasil daripada tutorial kita yang lepas. Dan dalam video tu pun saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan step by step cara tuan-tuan nak buat pemasangan sistem solar hybrid ni, dan juga yang paling penting sekali macam mana tuan-tuan nak buat kiraan untuk tentukan saiz peralatan solar. Dan untuk video yang ni pun konsep sambungan masih sama, cuma ada sedikit perubahan sebab sistem sebelum ni adalah sistem 12 volt, tapi yang kita nak buat hari ni adalah sistem 24 volt. Dan daripada video tu pun ada 2-3 masalah ataupun 2-3 kelemahan yang kita jumpa dengan inverter 12 volt ni. Yang pertama adalah minimum input voltage daripada solar panel. Walaupun kita dah buat kiraan, kita cuma perlukan 2 keping solar panel 400 watt, tapi disebabkan minimum input voltage daripada solar panel untuk inverter ni adalah 130 volt, kita terpaksa gunakan 4 keping solar panel 400 watt. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah dari segi output power daripada inverter ni. Memandangkan sistem ni adalah sistem 12 volt, jadi maksimum output power hanyalah 1500 watt saja. Memang agak kecil. Dan kalau tuan-tuan nak pasang sistem ni dekat kebun pun, tuan-tuan tak boleh gunakan untuk hidupkan water pump dan sebagainya, ataupun peralatan-peralatan yang memerlukan surge yang tinggi. Kalau tuan-tuan nak gunakan untuk lampu, kipas angin, peti ais, tak ada masalah. Tapi kalau dekat tempat tu kita ada pump, ada water pump yang memerlukan surge yang tinggi, kita tak boleh gunakan inverter ni. Untuk video pemasangan inverter 12 volt ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Hybrid inverter yang kita nak gunakan hari ini daripada SRNE model HF24 30S60-100. SRNE ni sebenarnya company yang memang buat research dan hasilkan produk-produk solar sendiri. Lepas tu pula banyak company-company lain yang beli secara OEM dan letak brand sendiri. Kalau yang brand SRNE ni sendiri, biasanya lah kan memang banyak feature-feature ataupun ciri-ciri lain yang tak ada pada yang rebranding tadi. Tapi kalau dari segi support, saya tak dapat komen lagi sebab setakat ni bila saya gunakan brand ni, saya tak pernah jumpa masalah lagi. Dan lagi pun kalau ada produk-produk yang baru, saya tak risau sangat untuk cara-cara kita nak gunakan ataupun kita nak pasang, sebab manual yang ada dalam kotak inverter ni memang agak padat dan semua maklumat memang ada dekat sini. So memang tak ada masalah kita nak buat pemasangan walaupun itu adalah produk yang baru. Terminal yang paling hujung ni adalah terminal untuk AC input dan yang sebelah ni adalah AC output. AC input ni ada dua. Yang pertama power daripada TMB, ataupun kalau tempat tu memang tak ada power daripada TMB, kita boleh sambungkan output daripada generator masuk pada bahagian ni. Yang ni pula AC out, dekat sini lah output AC daripada inverter, daripada solar panel ataupun daripada bateri, dia akan keluar dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada earthing, live dan juga neutral. Earthing ni kalau tuan-tuan buat sistem hybrid dekat rumah tu memang ada power pada TMB. Earthing daripada DB yang sedia ada tu tuan-tuan boleh sambungkan dekat sini. Jadi bahagian AC out ni dia akan protected daripada earthing yang sama. Dan dekat bawah ni ada terminal untuk sambungan earthing. Tapi kalau tuan-tuan nak buat lebih selamat, bahagian AC out ni tuan-tuan sambungkan kepada DB, dan dekat DB yang baru tu tuan-tuan buatlah earthing yang baru supaya lebih selamat. Okey, kalau kita ada bekalan kuasa daripada TMB ataupun daripada generator, apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan power source daripada AC tu untuk charge bateri dan juga untuk power up kita punya peralatan, kita punya load. Dan untuk hybrid inverter ni kita ada pilihan sama ada kita nak letak power daripada TMB ataupun generator tu sebagai priority yang pertama, ataupun daripada solar panel ataupun daripada bateri. Semua benda kita boleh set dan kita akan set berdasarkan keperluan pemasangan kita. Sebagai contoh, katalah pemasangan tuan-tuan tu jumlah solar panel tak banyak, power rendah. Jadi kita boleh gabungkan power daripada TMB ataupun power daripada generator untuk power up kita punya load dan juga untuk charge kita punya bateri. Dia ada dua bahagian, satu tentang charging dan lagi satu tentang discharging. Contohnya untuk bahagian discharge ni kita nak gunakan power daripada mana dulu, sama ada nak gunakan power daripada TMB, bermaksud itu adalah konsep dalam mode UPS, ataupun kita nak utamakan power daripada solar dulu, ataupun nak gunakan power daripada bateri pada bahagian output.
Untuk input pun ada pilihan, untuk output pun ada pilihan. Dekat bahagian tengah ni pula adalah terminal untuk sambungan kepada bateri. Ada label bateri positif dan juga bateri negatif. Yang positif ni maksudnya untuk positif bateri dan yang negatif ni adalah untuk negatif bateri. Tentang sambungan bateri tadi, sebelum ni kita buat sistem 12 volt. Walaupun kita ada 4 biji bateri, bateri ni kita sambungkan secara selari. Jadi kita akan dapatlah voltage 12 volt juga walaupun dengan 4 biji bateri. Untuk sistem 24 volt ni, sambungan bateri kita mestilah jadi 24 volt. Kalau kita ada 2 biji bateri, 2 biji bateri tadi kita akan sambungkan secara siri, yang mana positif daripada bateri yang pertama kita akan sambung kepada negatif bateri yang kedua. Kemudian kita akan dapatlah 24 volt. Untuk sistem kita ni, dengan 4 biji bateri ni, apa yang kita akan buat? Kita akan sirikan 2 biji bateri, 2 biji. Kemudian kita akan paralelkan, kita akan selarikan kedua-dua sambungan tadi, kita akan dapatlah 24 volt. Dan kapasiti bateri yang kita ada adalah 24 volt 200 mAh. Dan untuk sambungan solar panel ada dekat hujung ni, positif dan juga negatif untuk sambungan solar panel. Tapi apa yang menariknya dengan inverter ni dari segi penyambungan solar panel adalah minimum input voltage daripada solar panel hanyalah 30 volt sahaja dan maksimum adalah 100 volt. Jadi dengan inverter ni tuan-tuan boleh gunakan solar panel yang kecil. Sebagai contohlah, katalah tuan-tuan dah buat kiraan, jumlah solar panel yang tuan-tuan perlukan hanyalah 200 watt sahaja. Jadi tuan-tuan boleh gunakan 2 keping solar panel 100 watt, sambungkan secara siri, dah mula untuk charging. Kalau inverter yang 12 volt yang tadi, kita perlukan 130 volt untuk start charging. Yang ni tak ada masalah, 2 keping solar panel 100 watt pun dah start charging. Tapi berapa banyak solar panel yang tuan-tuan perlukan sebenarnya tu bergantunglah kepada kiraan. Tuan-tuan kena tengok balik video sistem solar hybrid 12 volt tadi. Selain pada tu, dekat bawah ni kita ada on dan off kan button. Kemudian kita ada USB dan juga RS485 untuk monitoring. Yang ni kita akan sentuh dalam video yang lain nanti. Kemudian kita lagi satu dry contact relay. Ini kita boleh gunakan untuk hidupkan generator yang ada electric start. Yang mana kita boleh set dalam inverter ni, bila voltage bateri semakin turun, semakin berkurang, secara automatik dia akan hidupkan generator kita. Dengan syarat generator tu mestilah ada electric start. Okey tuan-tuan, sebenarnya hari tu SRNE dihantar 3 produk serentak. Produk yang pertama yang ni hybrid inverter 24 volt. Yang kedua power inverter 12 volt, maximum output power 2000 watt. Yang tu pun menarik juga, mungkin next video pasal yang inverter tu lah. Dan yang ketiga MPPT solar charge controller yang ada built-in DC to DC charger. Maksudnya kita boleh gunakan alternator yang ada pada kereta kita untuk charge bateri. Itu memang menarik lah kalau tuan-tuan nak pasang solar untuk camper van. Boleh gabung sekali power daripada solar dan juga power daripada alternator untuk charge bateri. Dan saya pun dah buat video unboxing untuk ketiga-tiga produk ni. Dan dalam video tu saya ada minta pendapat tuan-tuan semua dan melalui komen apa yang patut saya highlight dalam tutorial seterusnya, dalam tutorial ni lah. Dan ada yang bagi komen, bagi cadangan untuk saya tunjuk macam mana cara untuk kita sambungkan generator sama ada petrol ataupun diesel untuk kita hidupkan secara automatik melalui inverter ni. Tapi malangnya sampai hari ni pun saya belum dapat lagi generator sama ada petrol ataupun diesel untuk kita gunakan dalam video. Sebab untuk generator tu kita perlukan generator yang ada electric start. Kalau generator yang tak ada electric start, kita tak boleh gunakanlah untuk auto start ni. Jadi cara untuk kita sambungkan generator kepada inverter ni, mungkin kita akan buat video yang lain lah. Tu pun kalau kita dapat generator. Okey, inverter kita dah mounting tapi kita belum buat apa-apa sambungan lagi. Yang ni cuma kabel untuk sambungan kepada DB yang dekat belakang ni. Dan kabel untuk bateri pun masih lagi tergantung dekat bawah ni, belum ada sambungan kepada bateri. Okey tuan-tuan, sekarang kita akan mula untuk buat sambungan. Tapi sebelum tu, dalam video yang lepas ada sahabat kita yang bagi cadangan untuk penambahbaikan supaya semasa kita buat sambungan ni akan jadi lebih selamat. Cadangan beliau adalah supaya saya sambungkan dulu bahagian output daripada inverter kepada DB kabel yang ni. Dan bila saya fikir-fikirkan balik, memang logik cadangan beliau,
Dan pada masa yang sama kita boleh tingkatkan lagi keselamatan dan mengurangkan risiko semasa kita buat sambungan. Jadi untuk kali ini apa yang saya akan buat, saya akan sambungkan dulu bahagian output daripada inverter kepada DB box yang dekat belakang ni. Kejap lagi kita akan tengok. So kita akan sambungkan dulu yang ni, kemudian barulah kita buat penyambungan bateri dan peralatan-peralatan yang lain. Ni adalah sebelah belakang, inverter kita dekat depan ni. Ni belakang pada inverter. Dekat sini kita ada DB board. DB board ni tuan-tuan sama dengan DB board yang ada dekat dalam rumah kita. Benda yang sama saja. Cuma input power yang masuk dekat DB box ni ataupun DB board ni adalah output daripada inverter masuk bahagian input dekat kita punya DB board. Dan selalu juga orang tanya tentang earthing, tentang grounding, kenapa tak pasang. Okey, cerita dia macam ni tuan-tuan. Saya buat video ni hanya sebagai demo cara tuan-tuan nak pasang. Bukannya kita buat tutorial pasal pemasangan DB board untuk sistem AC. Kalau dalam sistem AC, untuk earthing ataupun grounding, kita akan pasang pada kita punya terminal earth dekat dalam DB board ni. Dan sistem pembumian untuk sistem kuasa solar ni sama saja dengan sistem power ataupun power daripada TMB yang ada dalam rumah kita. Tuan-tuan boleh buat grounding yang sama. Kalau tuan-tuan tak nak buat baru, tuan-tuan boleh tumpang grounding yang sedia ada ataupun earthing yang sedia ada. Tapi kalau nak lebih baik, tuan-tuan kena buat grounding chamber, tanam rod, sama macam wiring AC dalam rumah kita. Untuk ni kita akan sambungkan dulu bahagian AC out untuk sambungan kepada DB box. Dari bahagian AC out ni kita sambungkan kepada satu AC MCB masuk di bawah dan keluar balik pada bahagian atas ni pergi kepada kita punya DB board di sebelah belakang. Untuk demo pemasangan ni, pada bahagian AC input saya sambungkan dengan 3 core cable dan dekat hujung ni saya pasangkan dengan 3 pin plug. Dalam pemasangan sebenar, pada bahagian inilah tuan-tuan akan sambungkan kepada generator ataupun power source daripada TMB. Tuan-tuan boleh ambil sambungan pada DB yang sedia ada. Okey, untuk sambungan pada inverter semua kita dah buat. AC in, AC out kita dah pasang. Kemudian kabel untuk bateri pun kita dah pasang dan yang ni pula kabel untuk sambungan kepada solar panel. Okey, saya dah pasangkan balik cover ni dan tuan-tuan kena pastikan sebelum tuan-tuan nak buat sambungan kepada bateri ataupun sambungan kepada AC power, pastikan cover ni kita pasang dulu untuk keselamatan. Dan untuk bateri kita ada 2 set bateri yang kita buat sambungan secara siri untuk dapatkan 24 volt. Sini 24 volt dan kat sini pun 24 volt. Dan untuk jadikan 24 volt ni, positif ni kita sambung pada negatif dan dekat sini kita akan dapat 24 volt. Sebelah sini pun sama juga. Kemudian antara 2 set bateri ni kita buat sambungan secara selari ataupun paralel. Negatif sambung dengan negatif, positif sambung dengan positif. Jadi dekat sini kita akan dapat 24 volt 200 mAh sebab sebiji bateri ni adalah 12 volt 100 mAh. Jadi total semua kita dapat dekat sini 24 volt 200 mAh. Belum kita buat sambungan kepada bateri, pastikan breaker dalam keadaan off, turun ke bawah. Okey, dah siap sambungan kepada bateri, kita akan upkan balik breaker tadi. Dan last kali kita onkan inverter. Okey, inverter dah on tapi bateri agak low. Kemudian untuk solar panel kita akan gunakan 2 keping solar panel 400 watt, total 800 watt dan kita akan buat sambungan secara siri. Sambungkan kepada jumper kabel untuk panjangkan. Kita test untuk tengok berapa voltage yang kita dapat daripada solar panel. Sekarang kita dapat 83 volt dan kita kena pastikan input voltage daripada solar panel tak lebih daripada 100 volt. Kalau lebih pada 100 volt, inverter kita tu akan rosak sebab maksimum voltage adalah 100 volt sahaja. Dan minimum voltage adalah 30 volt. Kalau di bawah 30 volt, dia tak akan start charging. Kemudian bolehlah kita sambungkan kepada inverter pada terminal PV. Naikkan breaker untuk PV. Dan sekarang ni kita dah ada input daripada solar panel, dah mula charging. Kita nak tengok berapa watt yang kita dapat daripada solar panel ni. Voltage 75 dah drop. Power kita dapat 400 watt sekarang ni. Sebab kalau tengok kat atas sekarang ni, awan dah lindung matahari sikit. Kita dapat 422 watt saja. Saya nak test untuk hidupkan portable aircon ni. Ni portable aircon 1.5 horsepower. Kita upkan breaker untuk AC output.
Okay, aircon dah hidup, tapi kompresor belum running lagi. Kompresor dah running, sekarang ni tengah draw 900 watt. Dan kebiasaan aircon ni maksimum dia boleh draw sampai 1200 ataupun 1350 watt. Jadi saya rasa untuk inverter ni tak ada masalah sebab maksimum output pada inverter ni adalah 3000 watt. Kalau kita tengok pada oscilloscope ni, walaupun aircon tu tengah draw 1300 watt, output waveform masih lagi smooth, masih lagi cantik. Sebenarnya kalau nak lagi best, kita test sampai maksimum output sampai 3000 watt, tapi untuk kita punya plug point ni cuma ada 2 saja. Jadi saya tak boleh nak test lah. Elok kalau kita test sampai kita draw sampai 3000 watt, kita akan tengok sebenarnya waveform ni. Tapi kebiasaannya kalau 1300 watt ni pun kita tengok waveform masih lagi cantik. Kalau maksimum pun saya rasa tak ada masalah lah, waveform akan masih cantik lagi. Okey, untuk sistem ni dari segi pemasangan dah selesai. Ni saja yang kita perlu buat, yang kita perlu pasang untuk sistem kuasa solar hybrid sistem 24 volt. Tapi saya rasa kena buat lagi satu video lah tentang setting inverter ni. Macam mana tuan-tuan nak set inverter ni mengikut keperluan pemasangan tuan-tuan. Dan tu mungkin kena buat satu video khas lah. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni tentang sistem kuasa solar hybrid sistem 24 volt. Dan sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.